بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim, yang bermaksud kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Surah Al-Hajj ayat 77. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada satu kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Fauzi Draman hafizahullah ta'ala. Dalam kitab ini dia membahaskan di antara salah satu amalan yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala benting, jadi penghalang diri kita ni daripada terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bermain satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam jami' sahihnya. Kata Nabi SAW, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menyelamatkan kesulitan ataupun sesiapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin itu, dia tengok ada orang memerlukan bantuan, dia tengok ada orang yang dalam hidupnya dalam keadaan kesulitan, maka orang ni dia tolong, dia bantu. Kata Nabi SAW, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan di hari akhir esok. Allah akan tolong dia. Wa man yassara ala muhsinin, sesiapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesusahan. Jadi ada dua benda. Tadi sulit ni dia tak tahu nak buat keputusan. Dalam hidup kita ni ada benda yang kita boleh buat keputusan, kita boleh bertiak dengan ikhtiar kita. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita ni kita buntu. Kita buntu, kita tak tahu nak buat keputusan macam mana ni, keputusan besar dalam hidup ni, tak tahu. Kita tanya kawan ni, kita tanya kawan ni, tanya sahabat kita kata itu hang punya pasal. Ada juga dalam tu. Ada kita tanya kawan kita, ada kata dia ni berada dalam kesulitan, dia ni berada dalam kebutuhan, aku kena tolong dia. Ada orang macam ni ada. Wa may yassarallahu ala muhsin, siapa yang dia mudahkan orang yang berada dalam kesempitan ni, kesusahan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan juga akhirat. Bukan tunggu akhirat, dunia lagi Allah akan tolong dia. Wa man satara musliman, sesiapa yang menutup aib saudara ataupun seorang muslim yang lain, ditutup aib, kemah-kemah, dia tak cerita benda-benda buruk orang ni, dia jaga lidah, dia jaga percakapan dia. Wa man satara musliman, sesiapa yang menjaga aib saudaranya sendiri, satarallahu fi dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga aib dia di dunia dan juga akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi.
Kata Nabi SAW, Allah selalu menolong hamba-hambanya selama mana hambanya menolong saudaranya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, apa pengajar ringkas daripada hadis ini? Nombor satu, tuan-tuan, Nabi nak beritahu kepada kita bahawa ini dia amalan yang boleh menyebabkan Allah selamat kita daripada terjerumus dalam neraka. Apa dia? Bila orang kita tengok ada orang berada kesusahan, kita tolong. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi nak beritahu kepada kita bahawa aib orang ni jangan kita jadi ejen untuk pergi cerita dekat orang. Aib, keburukan, jaga bagi kemat, pekam lidah tu, jangan sampai kita cerita buruk kepada orang. Patah lagi, hari ini ada mensos harus berada di tangan kita. Yang ketiga, Nabi nak ajar kepada kita bahawa kalau kita melakukan kesalahan pada waktu-waktu ataupun pada zaman-zaman dahulu, apabila kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah bertaubat kepada Allah, tutup buku tu, buka buku baru. Jangan diukir balik kesalahan yang lama. Sebab ada orang, tuan-tuan, kononnya dia kata bahawa tak apa, aku dah buat pengajaran. Dia cerita habis kejahatan dia pernah buat dulu ni kat orang. Dia canang habis. Kata ulama apabila mensyarahkan hadis ini, kalaulah aib dia sendiri pun tak mampu untuk dia jaga. Bukan aib orang, aib dia sendiri. Ya, dulu mungkin dia pernah buat benda-benda yang menyebabkan kesalahan dan sebagainya. Dia bincang ke orang, dulu aku sekian-sekian, dulu aku sekian. Agama ajak, tutup buku, dah berubah dah, buka buku baru. Buat, jadikan seorang hamba Allah yang sentiasa memperbaiki diri. Cukuplah yang lepas, kita terus dengan kehidupan yang baru. Agama ajak kita macam tu. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan mukadimah ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini. Talbisul Iblis, karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ini kita akan bahas pada muka surat 202, iaitu pada bab menceritakan tentang bagaimana tipu muslihat iblis kepada orang-orang, khususnya dalam masalah wudu, dalam masalah nak ambil ayat semayang tu. Iblis dia ada beberapa tugasan dia, skop bidang tugas dia. Dia akan pergi cari orang yang tengah ambil ayat semayang tu, ganggu hati kita supaya kita ni buat benda yang menjagahi hukum syarak ataupun jauh dengan tuntutan sunnah. Baik, kita tengok. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa di antara mereka ada yang terpedaya dalam masalah niat dengan berucap, aku berniat menghilangkan hadas, lalu berkata untuk sahkan salat, lalu berkata lagi aku berniat menghilangkan hadas. Maknanya iblis ni dia ganggu hutang hati tu, supaya ada perasaan ragu-ragu ketika mana dia ambil ayat sembahyang. Ni ragu ni. Baik. Kemudian kita tengok muka surat sebelah. Kemudian di antara mereka ada yang dikecoh iblis ketika tatkala memandang air yang digunakan untuk wuduk dengan berkata, dari mana engkau tahu bahawa air itu suci? Muka surat sebelah perkara yang kedua. Iblis ni man, ayat tu bersih dah. Nah, kita tengok dari surah zahir tu, ayat tu bersih dah. Tapi dia main ni kat telinga, dia main kat hati, dia main kat telinga, syaitan dia saja bagi kita was-was. Dia timbul dalam hati kita ni, ayat yang mana ambil untuk sembahyang ni, betul ke bersih ni? Sebab tu kena mengaji fiqh. Nah, sebab tu kena mengaji hukum fiqh. Tasawuf saja tapi tidak dilengkapi dengan ilmu fiqh, yang tu yang duk jadi was-was dalam diri. Nah, ulama kata apa?
dalam keadaan dua kono, kalau tidak berubah tiga benda ni, maka hukum dia sah. Ataupun kita katakan ayat mutlak, boleh kita ambil ayat semayang. Tapi kadang-kadang dia fikir lebih ni sampai menyebabkan susah dia dalam beribadat. Sekali kita akan tengok ada lagi contoh-contoh yang agak praktikal. Saya pernah jumpa orang macam ni, tuan-tuan. Kononnya dia nak teliti dalam ibadat, kononnya. Tapi agama tak ajak begitu pun. Kononnya dia nak berhati-hati, ihtiyat dalam agama, kita tahu. Tapi kalau benda yang kita tengok yang menepati hukum syarak dengan ilmu fiqh yang kita ada, maka ayat tu ayat bersih dah. Ya, yang tidak berubah warna, yang tidak berubah rasa dan bau dan sebagainya, maka tutup buku, ambil semayang, khalas. Kalau demai juga ganggu hati ni, kita tahu dah ini belitan syaitan. Usah duk terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Ia boleh mengganggu hati kita ni. Baik. Kemudian lalu dia membuat pelbagai kemungkinan yang bermacam-macam. Tu yang kata kaedah fiqh, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu mengangkat syak yang ada. Kita yakin itu dengan apa? Kata ulama, yakin dengan ilmu. Yakin dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak yakin? Ya. Sebab itu betapa pentingnya untuk kita ni seimbang dari sudut ilmu yang kita duk mengaji ni. Tasawuf, penyucian jiwa, nak kena mengaji, nak kena belajar cara mana nak bagi bersih hati ni. Nombor 2 fiqh, macam mana kita ni buat ibadat nak bagi kena dengan hukum syarak. Tauhid nak kena mengaji juga, macam mana akidah yang betul yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu semua nak kena belajar. Baik. Padahal fatwa syarak sudah cukup baginya membawa dasar hukum air yang suci. Yang asas ini tidak boleh ditinggalkan hanya kerana kemungkinan saja. Kemungkinan ni syaitan. Dia main ajar ragu-ragu. Contoh, kita duduk tengah sembahyang, tiba-tiba demailah hati kita. Aku betul apa tadi? Dia main saja. Dia main saja. Hang pun tak ingat pun. Hang ketut ke apa-apa. Dia main saja lintasan hati itu. Hang pun tak ingat. Jadi bila tak ingat, yang tak yakin dan sebagainya, tutup buku, lapik dengan yakin. Tak payah, tu sebab fikir, aku dengan solat. Ya, baik. Di antara mereka ada yang dikecoh dengan masalah melimpah air. Ini dalam bab sembahyang. Tadi bab niat. Yang kedua, ketika mana dalam masalah berwuduk, ketika mana dia ambil air sembahyang, iblis dikacau supaya ayat tu macam mana? Pertama ialah berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Ambil sekali, ambil 2 kali, ambil 3 kali, kata air macam tak kena. Dia buat sampai 10 kali, tangan saja sampai 10 kali dia ambil. Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ini kitab mazhab Syafi'i kita, Majmu' Syarah Muhadzab. Dalam kitab tu dia bahas, tuan-tuan, sekali itu wajib, 2 kali itu sunat. Buat basuh 3 kali itu segala anggota kita tu. Ketika mana kita ambil sembahyang, 2 kali sunat. Masuk 4 kali memazir. Boleh faham tuan ni? Masuk 4 kali ya, bazir, kata ulama. Pasal apa? Sekali itu wajib. Memang tak kena wajib, nak kena basuh bagi betul. Nombor 2 tu sunat, 3 sunat. Masuk 4 kali, benda ni sudah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Sebab tu kata ulama, ya, Abdullah ibn Abidin, ini seorang ulama dalam mazhab dalam mazhab Maliki. Ya. Dia pernah menafsir, dia pernah menyebut tentang wat-tabdzir sarafu syai'i fima la yanbaghi. Ya, membalik ini adalah manfaat sesuatu pada sesuatu perkara yang tidak ada batas. Benda tu manfaat, benda tu elok, tapi dia melampaui batas. Agama ajak basuh 3 kali, dia basuh sampai 5-6 kali. Kononnya ni duk mai kat hati dia kata, tak kenal lagi kot, kat bawah ni tak kenal lagi kot, apa semua. Tuan cukuplah kita basuh dengan
ya, dengan dan sebagainya, dan kita yakin bahawa kena, cukup, ya, dan sebagainya, pergi berpindah kepada anggota yang lain. Pertama, membazir. Pertama, kadang dia ambil sembahyang dia buka terah kening, nak buka slow cukup lah ayat tu. Ya, hari Jumaat kita tengok apa yang orang datang, dia buka ayat, tanpa hak jenis pilih, hak jenis tolak saja tu. Oh, hak tu memang dah tertolak penuh, memang ayat tu boleh juga. Kan? Dia kena tengok mana dekat mana yang dia ambil sembahyang, sampai kadang mercik habis semua kena pakaian dan sebagainya. Membazir, pertama. Yang kedua, kata ulama, menghabiskan waktu yang sangat berharga dalam perkara yang bukan wajib dan bukan pula sunat melangkahi syarak, kerana tidak merasa puas terhadap sesuatu yang sudah dicukupkan syarak, kata Imam Ibn Jauzi. Pertama, ayat membazir. Yang kedua, membazir masa. Oh, duduk tengah ambil sembahyang ni, punyalah dia nak meyakinkan hati dia, dia menghabiskan masa tak ambil ayat sembahyang saja, sehingga kata ulama, sehingga kan dia meninggalkan benda-benda sunat yang lain. Contohnya, contoh segelas sembahyang qabliyah, contoh qabliyah zuhur, qabliyah asar, dia duk ambil ayat sembahyang, dia duk fokus dalam tu sampai membazir masa, sampai membazir ayat sembahyang ataupun ayat tu sampai dia tak sempat nak solat qabliyah, solatul nawafil ataupun solat qabliyah. Ini orang angkat takbir dah, dia duk ulun, dia tak habis lagi ambil sembahyang, membazir masa, ya, dan dia tidak merasa puas dalam satu perkara yang telah dicukupkan syarak, benda dah cukup dah, dia sentiasa lagi sebagainya. Ini semua benda tipu dari iblis ketika mana seorang nak melaksanakan ibadat. Kita cuba tengoklah, iblis ni cerdik. Ni bukan orang buat ibadat ni bukan orang hantar buat ibadat ni tuan-tuan ni. Ni orang yang buat ibadat, nak ambil ayat sembahyang, nak salat. Tu pun tak terlepas daripada belitan-belitan syaitan. Apatah lagi orang yang jauh dengan pengayatan agama, jauh dengan ilmu, jauh dengan amal ibadat, lagi mudahlah syaitan dan iblis merosakkan salik ataupun perjalanan hamba Allah menuju Tuhan. Lagi senang dia buat aja, lagi senang dia buat aja. Yang ketiga, kata ulama, iaitu memasuki perkara yang dilarang berupa sikap yang berlebih-lebihan dalam 3 perkara di atas. Mana tempat tu? Tempat tu, dia pergi tempat-tempat yang maknanya memasuki perkara yang dilarang, ataupun kita katakan bahawa, ya, dia ambil ayat sembahyang ni, ya, dia benda-benda yang tidak dituntut oleh syarak, tidak dituntut oleh syarak untuk dia buat, ya, dia melaksanakannya. Ini semua benda melibatkan ilmu, tuan-tuan sekalian. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Isra ayat yang ke-27, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah merakamkan dalam Al-Quran, ya, innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Ya, semua kita tahu ayat Quran ini cerita tentang sesungguhnya pembaziran itu ikhwan asyayatin, kawan-kawan syaitan. Mana? Kawan-kawan syaitan. Tu sebab kita duk tengok apa? Ni dalam 4 ayat sembahyang. Contoh yang dekat lagi dengan kita pergi makan nasi kenduri. Makan nasi kenduri. Kita pergi kenduri orang. Tuan-tuan, dia ambil lauk tu. No, sepatutnya dia makan, tahap dia makan kan. Tapi dia ambil lauk, dia ambil nasi, dia ambil semua ni. Macam makan 3 orang tu. Dia bumas tu, kita tengok, hang ni buat makan banyak kan. Kalau habis tak apa, masalah tak habis pun, buang lagu tu kan. Ni, nasi kenduri selalu kita duk tengok. Ambil. Tinggal banyak pada tu, lauk pula dah tinggal. Kita kata bahawa membazir ni kawan syaitan. Hak tu lah. Sebab tu Al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, ya, ay awliya'uhum wal arabu taqulu li kulli mulazimi sunnata qaumin huwa akuhum, kata Imam Tabari. Imam Tabari kata apa? Ya, sesiapa yang duk buat ni pembaziran ni, yang duk membazir ni awliya'uhum, bukan awliya Allah.
Jangan bersilap faham. Ni waliullah buat. Tak. Aulia'uhum ni maknanya apa? Iaitu pewaris ataupun kawan, ya, syaitan, orang yang membazir ni, dan mereka yang mulazimi sunnata qaumin, sesiapa yang bermulazamah, yang duk buat perangai ni, maka dia di antara akhuhu, saudara kepada syaitan. Walla'iyadu billah. Sebab tu dalam nas yang wa kana syaitanu li rabbih kafura jahudan li ni'amihi, kata Imam Tabari. Ya, syaitan itu Tuhan, ya, mereka ini jauh daripada Allah, jauh daripada Tuhan, dan mereka, siapa yang ikut perangai ini, sebenarnya mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membazir itu, ya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita dengar, ada kalanya mereka berwuduk dalam jangka waktu yang lama sehingga tertinggal waktu solat, atau tidak dapat solat pada awal waktu dan tertinggal mengikut jamaah. Macam saya sebut tadi ni, dia duk ambil ayat sembahyang, tak yakin, sampai orang nak rukuk dah, sampai dia tak sempat muafiq dengan tu imam, sampai dia tak sempat baca Al-Fatihah dengan tu imam. Ini semua rugi, dia tak dapat pahala. Tuan-tuan sekalian, solat berjamaah maknanya solat dia muafiq dengan imam. Andai kata dia memikirkan urusannya, tentu dia akan tahu bahawa dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dan juga berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara. Sebab tu dalam agama kita, tuan-tuan, agama ajak kat kita ni bersederhana dalam segala hal. Bersederhana dalam segala hal. Tuan-tuan sekalian, dan ambil ayat sembahyang sederhana ni maknanya kita buat dengan ilmu. Itu maksud sederhana. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Imam Ibn Katsir kata wasata itu bermaksud ainul adl, ainul Islam. Ya, Allah SWT jadikan umat ni yang kita ni, tuan-tuan, di kalangan umat yang pertengahan. Pertengahan ni maksudnya orang yang ambil Islam ni sebagai cara hidup. Imam Ibn Katsir kata ainul adl, dia letak satu perkara sesuai dengan tempat dia, ataupun dia buat satu benda berasaskan dengan ilmu. Yang itulah pertengahan yang disebut oleh para ulama. Bukannya pertengahan tu bermaksud ambil sambil lewa. Sebab ada orang tak faham ambil sambil lewa, dan Nabi kata khairul umur awsatuhu. Jangan silap faham. Pertengahan di sini bermaksud buat satu makhluk, buat satu perkara dengan ilmu, sesuai dengan tempat dia. Itu maksud apa dia, wasatiyah, ataupun bersederhana, ataupun pertengahan dalam agama ini. Baik, kemudian kita sering melihat orang yang sangat memperhatikan masalah waras ini, sementara dia tidak mahu memperhatikan masalah makanan minum, tidak menjaga lidah dari ghibah. Andai saja dia mahu memikirkan urusannya, andai saja dia mahu memikirkan urusannya. Kata Imam Ibn Jauzi, ada orang dalam bab ayat sembahyang, dalam bab ibadat, dia cukup berhati-hati di sisi dia. Sebenarnya dia kena beritan iblis was-was. Tapi dalam bab yang lain, contoh dalam bab penjagaan lidah, dalam bab makan minum, hak tu dia tak hati-hati. Yang tu dia tak hati-hati. Bab ibadat dia cukup hati-hati. Hati-hati bermaksud macam tadi dah. Was-was tu demai tu, sampai tak yakin, sampai menyebabkan benda yang lebih afdal dia tak buat. Terus sekalian. Tapi dalam bab makan minum, lagi dia tak berhati-hati. Dia balon semua tu. Kedai ni, makanan ni halal ataupun tidak, itu soal yang kedua. Penjagaan lidahnya, dia tak kira. Dia mengata ke orang ghibah, mengumpat dan sebagainya. Yang tu dia tak jaga, yang tu dia tak berhati-hati. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Allah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah melalui saat yang sedang berwuduk. Lalu beliau bertanya, ni satu hari ada seorang sahabat Nabi, dia pada saat dia sedang ambil air sembahyang. Bila dia tengah ambil air sembahyang, lalu beliau bertanya, mengapa engkau berlebih-lebihan seperti ini wahai Sa'ad? Nabi tanya dia, awak ambil air sembahyang lebih-lebih sangat ni? Dekat mana hak aku ajak, dekat tu sudah lah. Awak yang ambil lebih-lebih sangat. Nabi tanya dia. Kemudian Sa'ad
Bertanya balik kepada Nabi SAW, buka surat 204 tu. Apakah dalam wuduk juga ada istilah berlebih-lebihan? Oh, Sa'ad tanya Nabi, ya Rasulullah, ni dalam bab ibadat ni, dalam bab ambil ayat semayang ni pun ada kau berlebih-lebihan ni? Maknanya tak boleh dalam agama yang syarak tak bagi. Kata Nabi SAW, sadaqta, betul, benar, ada. Walaupun hang tengah bayar semayang, kalau hang berlebih-lebihan, yang tu termasuk di kalangan orang yang mubazir. Ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir, tu dia. Bukannya pilih-paik tu pun kita boleh apa ni? Kita boleh kawal ayat juga kan. Nabi kata, hatta sungai yang mengalir tu, kita memazir, sungai duk mengalir, kita ambil pergi lah banyak pun. Hatta sungai yang duk mengalir tu, hak tak berhenti, tu pun Nabi kata jangan berlebih-lebihan. Bila syarak kata 3 kali cukup, dah 3 kali dan kita yakin dah kena anggota badan dalam berwuduk, cukup. Ni yang Nabi ajar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan Imam Ahmad dalam Musnad. Nak habaq kepada kita bahawa dalam bab wudu pun, syaitan dia takkan lepaskan kita. Dia takkan lepaskan kita. Hatta kita solat sekalipun, sampai kita habis sembahyang, hatta kita di kalangan orang mengaji, hatta di kalangan kita ni belajar, orang kaki ilmu dan sebagainya, tuan-tuan, iblis takkan lepaskan kita. Sebab tu tuan-tuan, siapa pun kita, bagaimanapun kita tuan-tuan, kita kena sentiasa jaga diri kita ni, terutamanya hati kita ni tuan-tuan. Kita tak tahu hang kuat mengaji ke, hang kuat solat ke, hang kuat puasa, kita tak tahu. Kita kena jaga ni hati ni, tak tahu ni. Sebab tu tuan-tuan, saya teringat satu cerita yang pernah berlaku kepada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, satu hari Imam Ibn Qayyim ni, dia mengajar di hadapan anak murid dia. Tuan-tuan, anak murid Imam Ibn Qayyim ni bukan 50 orang, bukan 100 orang, beribu di hadapan dia. Sekali dia mengajar ilmu, sekali dia berceramah tuan-tuan, dia berpidato, beribu duk berteleku di hadapan dia. Macam kita duk dengar lah tuan-tuan, ada seorang ulama besar nak main kat kampung kita, kita pasang banner buat video pas semua ni, tu besar nak main ni, beribu duk depan dia. Imam Ibn Qayyim pada zaman dia tuan-tuan, macam itulah keadaan dia. Nak dengar apa yang dia nak cakap. Satu hari ketika dia menyampaikan ilmu, tuan-tuan sekalian, dia berhenti saat, kemudian dia menangis. Ni macam saya duduk ceramah ni, tiba-tiba saya berhenti, saya teriak. Imam Ibn Qayyim dia buat macam tu. Bila duduk ceramah, dia mengajar kitab, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba dia berhenti, kemudian dia menangis. Kemudian dia bercakap di hadapan anak murid dia. Dia kata apa? Wahai saudara, wahai tuan, wahai anak murid aku, ni aku nak cerita. Yang aku berhenti menangis tadi lepas saya apa? Sebab aku risau dengan lidah dan percakapan dengan ilmu aku. Aku cerita kepada kalian, kalian berubah, kalian menjadi orang yang baik, kalian menjadi orang hamba Allah yang beribadat, yang bertakwa kepada Tuhan, kalian selamat di hadapan Tuhan. Aku takut aku yang tak selamat di hadapan Allah. Allah. Tu ulama. Dia risau, dia duk cerita ni, hak dengar ni selamat, berubah, dapat hidayah. Dia tak selamat, dia tak dapat hidayah, dia tak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah nak ajak kepada kita, kepada para pendakwah, kepada asatizah, jangan kita merasa yakin sangat mentang-mentang kita ni duduk di kalangan kelompok orang yang kuat mengaji ilmu, kuat ibadat dan sebagainya, berdakwah dan sebagainya. Belum tentu lagi di hadapan kita Allah ni bagaimana. Belum tentu lagi. Kata ulama, ini kenapa ada perasaan ini? Ada al-khawf, al-khasyah, al-khasyatillah azza wa jalla. Itu perasaan takut yang mendalam yang ada pada diri seorang ulama. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, saya rasa takat itu dulu perkongsian kita pada pagi subuh ini. Talbisul iblis, beritan-beritan syaitan iblis yang cuba untuk merosakkan kita ini. Walaupun
kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk lagi subtopik yang baru, iaitu bagaimana tipu musnad iblis kepada muazzin ataupun bilal, kepada orang tukang azan ni. Oh, kena habis tuan. Ni semua dalam ibadat ni tuan. Nah, hak tukang hak bilal nak dia pagi orang main sembahyang tu pun tak selepas daripada belitan-belitan syaitan. Nanti kita akan tengok tuan dalam bab yang seterusnya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.